Assalamualaikum. Kali ini saya nak kongsikan berkenaan dengan macam mana nak buat ni lah, apa nama ni, kita panggil dia sebagai face shield kan. Pakai yang macam ni. Okey, dan kemudian kena pakai lagi face mask lah kan. Okey. Sekarang ni benda ni dah jadi satu keperluan yang agak mendesak sebenarnya. Banyak nak kena pakai. Kita punya frontliner, petugas-petugas dekat hospital, dekat sebenarnya kalau nak ikutkan macam polis yang jaga kawalan, apa tu yang jaga klinik, farmasi, banyak tempat lagi sebenarnya dia orang perlukan benda ni kalau nak ikutkan kan. Okey, jadi sebab itu ada satu inisiatif untuk nak buat frame ni kan menggunakan 3D printer macam ni lah. Kemudian kat depan ni kita gunakan A4 transparency kan, tebuk kan sini, pasangkan lah. Ada satu community ni kan, community 3D printer, boleh tengok kat Facebook dia, community 3D printing community untuk COVID-19 ni kan. Jadi diorang dah kat situ ada share macam-macam, share file STL untuk nak buat ni. Dia ada banyak version lah kan, daripada awal sampai macam ni saya ada dua, saya dah buat dua version punya. Satu macam ni dia ada yang bahagian ni dia keras sikit, tapi kemudian dia ubah design macam ni, dia lebih fleksibel, jadi lembut sikit lah. Diorang mungkin ikut feedback lah kan daripada pengguna-pengguna. Nak buat dia ni kalau ikutkan standard dia, yang file STL yang bagi ni kan, kalau terus masukkan dekat Cura tu, dia akan generate, dia estimate 2 jam nak siap. Mula-mula saya gunakan tu 2 jam, jenuh juga lah. Lepas tu diorang dah kongsi setting supaya dapat, maksudnya dari segi structure dia tu tak adalah dia apa fleksibel sangat dan tak juga terlalu keras, maknanya jadi sesuai lah, boleh digunakan. Setting tu boleh menyebabkan printing tu daripada asalnya 2 jam jadi 1 jam, dan diorang pun ada buat yang lajukan lagi tu, ada sampai 40 minit macam tu lah, bergantung juga lah kepada 3D printer masing-masing. Katalah kan, kalau macam katalah saya pakai ni dia longgar, okey, jadi kita boleh letakkan getah kat belakang dia ni. Okay, letakkan getah, jadi dia jadi macam dia ketat sikit lah. Tapi ni saya rasa kalau saya pakai ni macam ketat betul, tak perlu. Kalau yang saya yang pakai tak perlu getah ni, ikut kesesuaian lah, tengok, boleh try. Okay, macam ni okey lah, selesa. Okay, transparency sheet yang kita gunakan ni adalah size A4. Okay, jadi boleh je nak potong terus kat sini, tapi memandangkan kita nak buat banyak, jadi saya suka buat wall ni. Saya ambil je dulu kertas A4 ni macam ni kan, saya lipat dua. Okay, saya lipat dua macam ni, lepas tu saya lipat lagi dua macam ni. Okay, kemudian saya buka balik, kemudian saya marking. Okay, ni sini. Okay, dah nampak kan ni transparency kertas A4 ni, saya dah marking ke sini kan. Okay, kemudian transparency ni kita lipat bagi dua, jangan lipat terus tau, buat marking je, tanda sikit kat situ, tak nanti tak cantik. Okay, dah ada tanda sikit dekat sini kan, bekas kita lipat. Okay, kalau ada banyak boleh je lah lapik terus banyak-banyak. Okay, kemudian gunakan yang kertas A4 ni tadi yang kita dah buat, dia jadi macam seolah template dia lah. Okay, macam ni, pastikan yang bekas kita lipat transparansi ni tadi betul-betul dekat tengah sini. Okay, nanti kita akan tebuk dekat sini dengan sini. Okay, ni kan, ambil penebuk ni. Okay, bagi dia kat situ, tebuk. Lepas tu yang bawah ni pula tebuk sini, ikut tanda yang kita dah buat tanda tadi tu. Okey, yang tadi yang saya tunjuk tu, saya gunakan sebenarnya ni plastik laminate yang size A4, jadi size dia lebih besar daripada kertas A4 lah kan, macam ni kan, nampak dia lebih besar kan. Sebab tu kenapa yang ni saya lipat tengah-tengah dia untuk nak bagi center dengan kertas A4 tadi. Okey, dia lagi baik kalau ada
transparency sheet yang biasanya orang gunakan untuk apa, kulit depan kalau binding tebal-tebal tu kan. Kalau yang ni dia betul-betul ikut size A4, kan macam ni. Dia betul-betul memang ngam lah. Okey, bagi dia sama dulu. Okey, ambil ni, nampak dekat tengah marking yang saya dah buat tadi. Okey, punch sama juga belah bawah. Ini dekat marking yang saya dah tanda tadi, punch. Ni kan tadi yang marking. Okey, situ dia. Sekarang dia ada 4 lubang. Okey, kertas ni kira macam template lah untuk nak buat tebuk apa nama ni, transparency sheet yang lain. Okey, kat sini frame dia saya ada dua design. Ni design ni pun memang bukan saya yang buat ni, ambil je dekat internet. Pertama kalau yang jenis yang ni, okey, yang transparency yang kita dah tebuk tadi tu, ni masukkan dekat sini. Nampak dia ada celah ni kan. Okey, masukkan dalam lubang tu. Tu sama juga yang kat sini, masukkan dia dalam lubang. Terus lagi ini masukkan dalam lubang. Okey, yang ini masukkan dulu dekat celah ni, baru masukkan dalam lubang. Okey. Okey, untuk yang jenis yang atas dia tertutup ni, okey macam tu. Okey, satu lagi. Kalau design yang ni pula, ni dia lain sikit nak pasang dia. Okey, mula-mula kena pasang dulu tepi dia dulu. Pasang dulu tepi sini dengan tepi yang sebelah sini pula, kiri kanan punya tepi dulu. Lepas tu bagi dia masuk, masuk nanti pun tak apa. Okey, lepas tu baru boleh masuk yang kat depan. Masuk kat depan ni tinggal tekan dia. Okey, dan ini masukkan dekat di celah dia ni. Okey. Okey, ada dua design ni lah. Satu yang macam ni, ada rongga kat tengah dia ni. Satu lagi atas ni tertutup. Okey, macam ni lah dah boleh dipakaikan. Okey, macam mana benda ni sebenarnya boleh dibasuh. Cuma kalau macam petugas-petugas tu terpulang lah diorang kalau nak basuh ke apa, kita sediakan je. Macam saya join lah kan grup 3D printing untuk nak buat apa namanya, face shield punya frame ni kan. Okay, macam saya join tu kan, saya print je lah. Nanti akan ada lah yang akan kumpulkan benda tu, dan dia akan agihkan lah dekat tempat-tempat yang perlukan. Saya kongsikan lah, dia punya link tu ada dekat bahagian description. Link untuk grup. Dia ada grup paling besar, maksudnya seluruh Malaysia lah kan. Lepas tu ada macam saya dekat Tupahat, saya join grup yang dalam negeri Johor punya jugalah kan. Jadi yang ikut negeri tu dia kecil sikit lah. Kalau yang grup ikut negeri tu dia tak adalah terlalu ramai sangat berbanding dengan yang grup main tu kan. Main tu terlalu banyak, tapi kat situ banyak dibagi komen lah, macam kalau ada lagi version yang terbaru. Lepas tu kalau ada setting-setting yang boleh menambahkan dia punya kualiti ataupun dia lebih cepat, dekat situ yang ada yang main group tu. Tapi yang grup negeri ni lebih kepada kerja-kerja penghasilan untuk agihan, pengumpulan kan. Okey, jadi kalau anda nak join juga dalam grup tu, tak ada masalah walaupun anda tak ada 3D printer. Sebab boleh jadi anda tukang kumpulkan, boleh jadi anda yang providekan apa nama ni, A4 transparency ni. Macam saya tak ada, saya terhad apa yang ada je lah kan. Tapi untuk buat 3D printing ni insyaAllah lah, paling tidak pun peranan kita yang paling utama sekarang adalah stay at home. Sama-sama kita doakan supaya negara kita dah khasnya dan umumnya seluruh dunia lah kita dapat bebas daripada wabak COVID-19 ni kan. Itu saja perkongsian saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.